Okey, bismillahirrahmanirrahim. Hari ni kita buat kertas satu, lama tak buat kertas satu, Mat. Dapat, Mat? Okey. Kertas satu ni saya ambil pada buku SPP, soalan-soalan past year sebenarnya. Dia ambil kumpul-kumpul oleh guru-guru pakar pada SPP, dia buat ni set 2. Kita tengok soalan yang pertama, senang aja ini soalan pertama. Matematik ni dia ada 20 soalan bonus. Kan? Daripada soalan objektif ni ada 20, separuh soalan bonus. Soalan nombor 1, kalau kita tengok kat situ sangat mudah, iaitu 0.000888. Jadi tak cukup. Cukup tu. Kalau kita nak jadikan dia bentuk piawai, apa kita buat? Kita hanya tengok nombor yang kat belakang ni, kemudian kita tulis jadi 8.88, kemudian darab 10 kuasa, kira je berapa kosong kat depan. Kalau ada 5, maksudnya negatif 5. Sebab dia kuasa negatif senang. Yang kuasa positif dia payah kita cerita dia. Kalau positif macam mana positif? Kalau positif contoh nombor sama 8880000. Kan? Kalau positif pun sama juga, cuma kita kena tengok koordinat titik perpuluhan asal dia kat belakang. Okey? Dan kita nak jadikan dia piawai, kita ambil depan, titik perpuluhan kita kat sini. Jadi kita tulis tu dulu. 8.8 darab 10 kuasa, kita tengok antara dua titik asal dengan titik ni 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maksudnya 10 kuasa 6. Tu je beza dia. Okey, mudah kan? Tak payah pakai kalkulator lah. Ini mudah sangat. Dia tekan kalkulator, buat mod, SCI apa semua tak payah. Okey. Ini nombor 1 jawapan kita yang mana ni? Nombor 1 jawapan kita C. Siapa? Siapa betul? Siapa betul? Okey. Nombor 2 pula. Nombor 2, topik apa nombor 2? Nombor 2 kita tengok topik melibatkan asas nombor. Ini banyak jalan kerja tau. Banyak kaedah boleh buat, banyak kaedah. Tapi saya ambil kaedah yang paling common sekali lah. Paling biasa untuk belajar, iaitu kita ambil 10.11.000 asas 2. Nak tukar kepada asas 4. Kan? 2 tukar kepada 4. Jadi paling biasa sekali kita buat, kita tukar dulu 2 pergi asas 10. Ni biasa. Kemudian 10 pergi ke 4. Sebab okey, jadi kat sini 2 pergi 10. Boleh pakai kalkulator kan? Kalau boleh pakai kalkulator, pakai kalkulator. Kalau tak nak pakai kalkulator, pakai manual. Suka hati, tak ada masalah. Objektif, dia tak nak tahu macam mana kau buat. Hentam pun tak apa. Okey, tapi saya akan buat cara manual lah. Saya akan buat 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kat sini saya akan ambil 1 tak payah tulis lah. Saya ambil terus 2 kuasa 6 campur dengan 2 kuasa 4 campur dengan 2 kuasa 3. Sebab kita ambil tepat satu je. Kamu ambil kalkulator, kalau kamu campur dapat apa? Puan? 64 16 8. 88. Kemudian 88 nak tukar kepada asas 4. Jadi kita akan buat apa? Kaedah pembahagian panjang. 88 bahagi dengan 4. Bila kita bahagi 4, kita tekan kalkulator, dia bagi jawapan kat sini dapat 22. Kemudian bahagi 4 lagi. Kamu dapat 5 point something. Jangan ambil point belakang tu, ambil 5 saja. Lepas tu bahagi 4 lagi, kamu akan dapat 1. Okey? Sebetulnya kita naikkan dia punya, dapatkan baki, betul tak? Cara dapat baki banyak cara, banyak kaedah. Tapi yang saya suka, saya ambil ini je. 1 darab 4 bawa sini. 5 darab 4 bawa sini. 22 darab 4 bawa sini. Nampak? Kita cross naik macam tangga. Di sini kita akan dapat terus. Yang last kali kosong tak payah tulis. 1. 5 tolak 4 pun 1. 22 tolak 20 dapat 2. 88 tolak 88 dapat 0. Jawapan kita ambil pada bawah, naik ke atas, kita akan dapat 1120 asas 4. Jadi itu jawapan kita. Okey? Serak penat 20 dengan 4 tu yang mana satu? 20 dengan mana? 4. Kita ambil dalam paket tu.
Boleh yang kecil. Hari Sabtu ni 12.30 saya buat kelas. Saya sudah datang sampai dia datang. Okey? Nak bagi kelas pun tak nak ke? Okey. Yang mana 4 dengan 20 ni 4 dengan 20 ni saya ambil pada ni 1 darab 4 kat sini. Kan? 1 darab 4 naik sini, dia cross macam tu. Okey, kemudian 5 darab 4 cross sini. 22 darab 4 cross sini. Macam tu. Kan? Lepas tu tolak ambil jawapan dia. Okey. Boleh ke ni? Okey, baik. Tengok soalan nombor 3 pula. Jom. Ini saya ambil sebenarnya set yang agak mudah lah. Sapuan. Senang Sapuan. Set ni. Nombor 4 susah. Cikgu ni dah nak dekat SPM pun ambil soalan senang lagi. Lah, memang SPM senang. Oh, ya. Kita tak boleh ambil soalan susah. Kalau saya ambil soalan susah, nanti kan kamu ingat SPM tu susah, kamu down. SPM sebenarnya sangat mudah. Sebab tu saya bagi tahu selalu kan, result terbaik kamu sebenarnya adalah SPM tu je. Biasanya lah. Result terbaik. Maksudnya sebelum ni yang tak pernah dapat A Mat, tiba-tiba SPM A. Yang tak pernah lulus ke tiba-tiba C. Dia terkejut. Biasanya macam tu. Tapi kalau dia dapat result SPM dia bawah pada result yang biasa kat sekolah, itu pelik. Itu pelik kan. Okay, nombor 3. Nombor 3 kita tengok. Sebuah restoran menyediakan 2012 asas 3. Pesanan makanan dalam masa 6 jam. Maksudnya benda ni dalam masa 6 jam. Masa 6 jam. Kemudian kedai makan tersebut dibuka selama 12 jam. Jadi kalau 12 jam maksudnya dia boleh buat 2 kali lah benda ni. Betul tak? Jadi kita boleh buat benda ni 2 kali. Maksudnya kita boleh darab 2. Macam tu. Okay, ni saya tulis je. Saya tak kira lagi. Kemudian hitung bilangan pesanan makanan yang disediakan dalam masa 10 hari. Jadi benda ni sebenarnya apa kita buat? Kita kena tukar benda ni dulu ke dalam asas 10. Asas 3 pada asas 10. Jadi 2012 asas 3. 0123. Saya akan ambil kat sini. 2 darab 3 kuasa 3. Campur kosong tak payah. 1 darab 3 kuasa 1. Campur dengan yang last kali ni ambil terus yang nombor dia 2. Macam tu. Tak payah tulis dapat 300. Dan kamu akan dapat ni berapa? 27 54 campur 5 59. Nampak? 59 ni apa kita buat? Kita darab 2. Sebab apa? Satu hari kita boleh buat 2 kali. Darab 2. Darab 2 kita akan dapat 120 tolak 2 berapa? 200. 200 pula je, banyak sangat aku pergi kan. 118. Kemudian kita darab sebanyak apa? 10 hari. Soalan dia kata 10 hari. Darab 10 sama dengan 1180. Sebab tu saya kata soalan dia agak mudah. Okey. Sekejap. Ya, Dik. Yang RM1 lebih tu. 3? Okey. Saya minta tolong Cikgu Mida belikan vitamin untuk anak saya kejap. Tak lalu makan. Okey. Kita pergi nombor 4. Nombor 4 ni biasanya dia ada setengah soalan kadang-kadang. Ada setengah soalan yang saya beritahu kadang-kadang. Ada pelajar yang mat dia tak pandai mana pun kadang-kadang. Tapi soalan susah dia jawab senang. Tahu kenapa? Dia hentam. Dia hentam. Dia pakar hentam. Kan ada pelajar ni dia pakar hentam. Tapi bukan hentam biasa lah. Dia maksudnya dia memang pakar hentam. Pakar hentam maksudnya dia hentam ni asyik kena je. Dahsyat hentam asyik kena je. Okey. Kita tengok yang pertama. Raja 4 ni ada satu gambar. Kau nampak ada satu gambar bulatan. Kemudian ada pusat. Syaraq, dapat tak jawapan ni Syaraq? Sebab Sapuan tak dapat Syaraq. Sapuan tak dapat. Yes. Yang ni sekejap cikgu, saya kontak pakai hentam tadi. Dia kata dia pakai hentam. Ini adalah kita punya G. Okey, ini E. Ini F.
Ini O, ini I dan ini H. Okey. Sekarang kamu tengok dia kata rajah satu menunjukkan sebuah bulatan berpusat O. F, G, H ialah tangent. Okey, apa jadi bila jadi apa tangent? Tangent ni special dia. Dia akan menghasilkan apa? 90 darjah. Nampak? Bila 90 darjah, okey, yang ni special case yang kamu kena tahu. Bulat dengan segitiga bila kita letak macam ni, dia automatik akan jadi apa? Segitiga sama kaki. Dia tak boleh tak asal besar tau. Kalau tak asal besar dia pelik, dia terangkat. Dia pelik sikit. Kan? Kalau dia jauh ni, saya boleh tarik ni sampai sini, mana? Pelik lah cerita dia jadi ni. Kan? Okey. Sekarang ni, okey, teruskan lagi. Kalau macam ni soalan dia, terus kita ambil apa? Oh, saya tak tarik soalan. Okey, kejap. Bawah tu, okey. Diberi panjang FH. Panjang FH sama dengan 16. Jadi kalau 16, benda ni kita bahagi 2 dapat seorang 8. Nampak? Kemudian dia bagi apa? Jari dia adalah OE. OE adalah 6. Jadi kalau sini 6, sini 6, maka sini pun 6 tengah. Tengah tu adalah 6 juga. Jadi kat sini apa kita dapat? Kita akan dapat satu segitiga bersudut tegak. Nampak? Jadi kita dah boleh guna Pythagoras theorem yang biasa je. Dalam SPM dia tak akan pakai Pythagoras theorem yang pelik-pelik. Paling biasa dia akan pakai apa? Teorem kita. Saya panggil teorem je lah. Teorem. Dia akan pakai 3, 4, 5. Lepas tu 5, 12, 13. Ni je. Dan anak cucu dia. Anak cucu dia macam mana? Kalau kita darab 2, kita akan dapat 6, 8, 10. Yang ini kalau kita darab 2, kita akan dapat 10, 24, 26. Kamu kena cam benda ni. Dan dia boleh darab 3, darab 5. Suka hati darab ni. Nampak? Tapi biasanya tak adalah terus sangat. Dia paling dahsyat sampai darab 3 je saya pernah jumpa soalan. Kan darab 3 maksudnya apa? 9, 12, 15. Macam tu. Okay? Jadi kat sini, kalau kamu tengok segitiga ni, dia kita ada 6, kita ada 8. Nampak? Jadi automatik kita akan dapat apa? 10. Jadi berapa sini? 4. Nampak? Tapi ini kita buat. Ada setengah pelajar, dia tak buat macam ni pun. Nampak? Soalan macam ni, soalan geometri biasanya, macam mana buat dia? Dia letak sini 6, kemudian dia tengok sini 4. Dia tahu terlalu 4. Kenapa dia tahu 4? Sebab dia tengok gambar pun dia tahu yang ini pendek pada 6. Nampak? Jadi dia tengok soalan objektif. Apa yang pendek pada 6? 4. Itu tanda 4. Kan? Lepas tu, dapat jawapan. Dah, cukup. Bila orang tanya macam mana dapat, dia explain cara dia. Matematik ni ada 2 cara. Satu kita panggil dia aritmetik. Aritmetik menggunakan apa? Pengiraan. Satu lagi kita pakai apa? Logik. Nampak? Logik boleh, aritmetik boleh. Yang lagi hebat apa? Dia pakai dua-dua. Aritmetik dan logik. Dia tengok logik kira. Tengok logik kira. Okey. Dia dapat jawapan apa? Jawapan kita kat sini adalah D. Dia mudah je. Nombor 5. Oh, nombor 5 ni penat nak lukis. Nombor 5 ni penat nak lukis. Okay, tak apa. Dapat nombor 5. Nombor 5 senang. Okay, kita tengok nombor 5. Soalan dia yang best ni. Okay, kejap. Untuk pelajar di rumah saya nak ni. Okey. Nombor 5, kalau kamu tengok, kalau ikut betul-betul jalan kerja dia, ini untuk soalan yang kita panggil dia jenis macam ni. Soalan dia, poin yang penting kat sini apa? Koordinat image bagi titik M di bawah putaran yang sama. Nampak? Ini dia bagi tahu putaran yang sama. Kadang-kadang dia tak bagi tahu pun putaran yang sama. Dia kata di bawah penjelmaan yang sama. Kamu pandai-pandailah kena teka sama ada dia putaran ke, translasi ke, pantulan ke, kena pandai teka. Nampak? Macam mana kita buat soalan ni? Sebenarnya soalan ni kita buat dengan cara meniru. Bukan meniru kawan. Dia bukan meniru kawan. Contoh, meniru pergerakan. Contoh macam ni soalan ni. Kalau kamu tengok gambar yang asal ni, saya lukis lebih kurang lah. Mungkin tak sharp sangat lah. Tengok lebih kurang ni. Macam tu, dia ada sini satu. Kemudian dia ada kat bawah ni, macam tu lebih kurang. Ni.
Ni tengok saya lukis lebih kurang. Yang ni Q. Yang ni adalah P. Kemudian dia bagi tahu sini ada M. Okey. Kalau kaedah betul-betul, apa yang kita buat? Kamu kena fikir dulu. Okey, ni putaran. Bila putaran kamu kena cari apa? Kena cari pusat, betul tak? Ada kena pergi cari pusat. Kan, lepas cari pusat buat M ni pula. Buat M pula cari pusat dia. Cari pusat bawa cari dia punya image, betul tak? Ni tak payah benda tu. Kita boleh guna cara meniru. Meniru ni bukan niru kawan. Meniru ni macam ni. Kamu ambil je M ni. Kamu tarik je M tu. Okey, M tu adalah objek ataupun image. M tu adalah apa? Objek. Betul? Bila objek, kamu tarik dia tegak je ke objek. Contoh tarik objek kan, cuba kau buat gambar. Tarik, terus tarik je tegak, tarik. Straight, tarik. Tarik je. Tarik macam tu. Okey? Bila kamu dah tarik, kamu hanya perlu fikir gambar ni kita nak buat untuk benda ni. Jadi kamu tengok betul-betul gambar ni seolah-olah gambar kapak tau. Kapak. Jadi kita nak buat kapak juga kat sini. Mana kapak kat sini? Kita tarik kat mana? Tengah-tengah, betul tak? Tarik tengah-tengah, pada sini tarik naik atas. Lepas tu kita kira berapa panjang batang kapak ni. Berapa panjang? Cuba kira. Berapa kotak dia? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Betul tak? Jadi kalau sini 6, sini pun kena 6. Betul tak? Kita pun kira 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dapat 6. Nampak? Itu jawapan dia. Settle. Dia jadi macam apa? Satu benda tu, benda yang baru, kita combine dengan benda tu supaya dia jadi satu benda yang sama. Benda tu kita akan putarkan juga. Kan dia jadi sekali. Okey? Jadi masa kamu buat, tak kisahlah. Soalan ni banyak dalam exam. Bentuk asal dia macam mana pun dia buat pelik-pelik. Kan? Ini benda baru, bila kita putar, benda yang baru tu akan ikut sama. Terputar. Sebab tu dia jadi terus dapat macam ni. Tak perlu cari pusat lagi dah. Dia apa jawapan kat sini? Negatif 1, 3. Jadi kamu dapat terus jawapan dia. Okey? Senang. Mudah je. Dia dalam SPM, terus bagi tahu, dia tak akan bagi. Ini sebab tu saya kata ada Isyraq tadi berlagak dia kata soalan ni senang. Agak Isyraq ni. Okey, mana Isyraq ni? Okey. Tapi yang ini saya ambil, kamu tengok kat bawah. Hak cipta SBP. Ini soalan budak SBP jawab ni. Bukan budak sekolah apa Al-Amin. Kan? SBP ni. Saya gambar ramai lah sini, tak berani sebut. Okey. Kita pergi dekat soalan seterusnya nombor 6. Nombor 6 pun melibatkan apa? Nombor 6 pun dia melibatkan soalan yang melibatkan ni apa? Tengok. Penjelmaan juga. Penjelmaan juga, transformasi. Tapi ini gambar dia pelik sikit lah. Jadi saya tak payah lukis sini lah. Cuba kamu tengok. Tapi kena lukis juga kan. Cantik. Kamu nampak betul kan? Okay. Saya lukis kejap. Dia bagi apa? Apa pula ada? Tiba-tiba ada M kat situ. M kat sini. Lepas tu kat bawah ni ada begitu. M ni ada prime tak? Orang nampak sangat prime. Lepas tu dia bagi pusat dia. Sama ada dekat sini ataupun dekat sini. Nampak? Ini Y. Ini X. Okay. Jadi point dia senang je. Kita nak tentukan pusat dulu. Yang mana satu pusat dia? Adakah pusat dia X ataupun Y? Oh, besarnya dia beli. Boleh lah. Terima kasih. Besok dia cikgu bagi duit. Okay. Jadi nak tentukan pusat macam mana? Kita ambil satu point saja. Contoh ambil mana-mana point. Saya ambil dekat dia punya buntut ni. Jadi kita sambung. Kalau saya sambung ini ke sini. Sini. Nampak? Dia tak jadi 90 darjah. Kalau kamu sambung pun tak jadi. Betul tak? Yang mana yang penting ke sini. Bila kita tengok yang ini. Dengan ini dia cantik. Jadi pusat kita adalah apa? X. Okay. Siapa objek, siapa image. Ini objek. Ini image. Nampak? Jadi kita putarkan ke mana? Ke sini. Kalau ke situ maksudnya apa? 90 darjah arah lawan jam. Okey.
Okey. Jom kita tengok jawapan dia. Pilihan jawapan dia A. Pusat dia X. Okey. 90 darjah ikut lawan arah jam. Jawapan kita mana? B. Kan? Senang agak ni. Terus kita pergi nombor 7 lah. Laju je. Nombor 7 ni saya rasa siapa dah jawab ni. 7. Boleh? Mat, boleh Mat? Nombor 7. Okey. Nombor 7 ni adalah dia punya, kita panggil dia, macam mana kamu nak faham persamaan kuadratik. Nak faham macam mana bentuk graf dia. Okey. Dalam kuadratik saya nombor 7 kan, biasanya dia akan jadi apa? Y sama dengan AX kuasa 2 campur BX campur dengan apa? C. Okey. Yang kita tahu C adalah apa? Pintasan Y, betul tak? Kita betul. Apa sifat pintasan Y? Pintasan Y ni maksudnya kalau C itu berubah, yang lain tak berubah lah, C je kita ubah. Apa jadi? Dia akan bergerak macam tu tau. Maksudnya apa? Tempat C ni kalau C saja berubah, yang lain tak berubah, maksudnya dia ni menunjukkan pergerakan dia. Kita panggil dia vertical punya movement. Dia gerak ke mana? Naik atas turun bawah, naik atas turun bawah macam tu. Itu kita kalau berubah yang ini. Jadi berubah adalah pintasan Y. Jadi perubahan dia apa? Pergerakan dia adalah atas bawah. Okey? Yang ini pula, B ni pula. Kalau yang ini atas bawah, yang B ni merupakan pergerakan kalau kita ubah dia saja. Maksudnya ni tak ubah, ubah dia aja. Kan? Apa jadi? Ini pergerakan kiri kanan. Nampak? Kalau kita ubah B dia bergerak macam tu. Kan? Ke mana? Kiri kanan. Kiri kanan tak tahu. Okey? A pula, A ni ada dua benda. Jadi kita dah tahu dua ekor ni seorang atas bawah, seorang kiri kanan. Jadi pergerakan atas bawah, kiri kanan dah settle. Yang tinggal apa? A ni yang pertama yang kamu tahu, A kalau positif atau negatif dia menunjukkan bentuk. Bentuk maksudnya positif senyum, negatif masam. Jadi kamu kena ingat, positif negatif hanya menunjukkan bentuk. Nilai A sendiri adalah nilai A. Nilai A ni maksudnya berapa A tu? Adalah menunjukkan apa? Kelebaran. Kelebaran. Berapa lebar? Gemuk ke kurus? Okey? Dan dia adalah berkadar songsang dengan kelebaran. Apa maksud berkadar songsang? Lagi besar nombor tu, lagi kurus. Nampak? Lagi besar nombor tu, dia lagi kurus. Kelebaran ya. Okey? Jadi kita tengok. Kalau A besar, saiz dia makin kurus. Nampak? Kalau A dia kecil, makin gemuk. Itu maksudnya. Jadi tengok soalan ni, dia bagi kat sini adalah apa? Negatif X kuasa 2 campur 3. Satu lagi dia bagi GX sama dengan AX kuasa 2 campur 3. Nampak? Tak berubah. B pun sama. B tak ada langsung. Tak berubah. Maksudnya duduk tengah-tengah. Bila B tak ada, maksudnya dia tak gerak kiri, tak gerak kanan. Tengah-tengah. Okay? Jadi kat sini, soalan dia kamu tengok gambar. Apa yang kita nampak? Yang kita nampak kat sini apa? G tu lebih kurus. G tu lebih kurus. Jadi apa kita buat? Kalau dia lagi kurus, nilai dia lagi besar. Tapi kena ingat, negatif tak menunjukkan apa-apa maksud dalam saiz. Negatif menunjukkan apa? Menunjukkan dia punya bentuk. Nombor dia apa? 1. Nombor dia adalah 1. Dia bukan nombor dia negatif 1. Kita bukan tengok negatif 1 salah. Negatif bentuk. Saiz 1. Nampak? Jadi kat bawah kena saiz berapa? Lagi besar maksudnya kena guna saiz 2. Saiz 2. Tapi bentuk sama tak? Bentuk sama. Kena letak negatif. Sebab tu A dia akan jadi negatif 2. Boleh faham? Saiz dia. Kadang-kadang soalan ni boleh jadi. Dia boleh tukar apa? Dia boleh tukar, dia kekalkan ni dia tukar B. Dia kekal ni dengan ni, dia tukar C. Kita mungkin faham soalan dia sebab objektif.
Okey. Itu cerita untuk soalan nombor 7. Jawapan kita mana? Oh, A. Okey, mudah. A. Terus. Nombor 8. Oh, nombor 8 macam soalan tadi. Nombor 8 bukan. Nombor 8 ni persamaan serentak, betul? Persamaan serentak. Oh, dahsyat soalan. Persamaan serentak pula tak boleh pakai penghapusan. Kena pakai penggantian. Boleh pakai kalkulator, tuan? Boleh pakai kalkulator? Tak. Nombor 8. Nombor 8. Kita baca soalan nombor 8. Nombor 8 kat sini, hasil darab dua nombor positif. Apa dua nombor positif? Yang paling common kita pakai apa? XY. Betul? Pakai je XY, tak ada masalah. Nombor 8, kita pakai je. X darab dengan Y sama dengan berapa? 96. Kemudian, nombor yang lebih besar melebihi nombor yang lebih kecil sebanyak 4. Jadi, biasanya kalau X dengan Y, siapa lagi besar? Kita ambil. Secara logiknya, biasa pelajar akan ambil apa? Y besar lah, ikut abjad lah, betul tak? Jadi, kita akan ambil kat sini, Y tolak X sama dengan 4. Lepas tu kita kena buat apa? Persamaan serentak. Yang ini terpaksa buat kaedah penggantian. Penggantian macam mana nak buat? Okay, yang ini saya akan ambil Y sama dengan X pindah sebelah. X campur 4. Ambil Y ni masuk ke dalam persamaan sebelah ni. Jadi X kat sini kita akan jadikan dia apa? X campur 4 sama dengan 96. Okey. Seterusnya, kalau kamu tengok soalan macam ni, kamu kena expand, betul tak? Jadi expand. Expand kita akan dapat X kuasa 2 campur dengan 4X tolak 96 sama dengan 0. Kamu pun faktor. Bila kamu faktor, kamu akan dapat dua jawapan. Dia mesti jawapan dia, kalau positif negatif ni biasanya akan dapat seorang negatif, seorang lagi positif. Yang positif tu apa? 8 dengan negatif 12. Jadi jawapan kita nak yang positif. Betul tak? Okey, tapi kadang-kadang dia kadang-kadang ni. Tapi kadang-kadang kamu tengok, okay, ada pelajar dia tak boleh buat ni ganti-ganti ni. Nampak? Dia sangkut. Sebab ni mat ni bukan mat ni, tak boleh buat ganti-ganti. Kalau bagi pelajar tak boleh ganti, dia hanya perlu buat salah satu, faham je. Kan? Contoh faham je, faham apa cerita nak faham. Faham ni contohnya dia try je. Contoh, kita ambil nombor 8 ni, saya tukar kaedah satu lagi. Nombor 8 ni, kaedah cuba-cuba. Kaedah cuba-cuba. Cuba-cuba maksudnya kamu panggil cuba jaya kot. Saya tak tahulah, saya lebih kurang. Jadi, yang ini kena ada dulu. XY sama dengan 96. Kalau tak tahu benda ni, tak boleh buat juga. Y tolak X sama dengan 4 ni kena buat juga. Lepas tu pergi tengoklah soalan objektif. Nampak? Objektif kamu negatif 8 memang out. Sebab dia kata apa? Dua-dua mesti positif. Jadi kita try B pula. B try terus 8. Jadi kalau X 8, Y tolak 8 sama dengan 4. Berapa Y? Kita pun teka dapat Y sama dengan 12. Nampak? Lepas itu kita cuba pula. 12 darab dengan kita 8 kan? 8 darab 12. Dapat tak 96? Tekan kat kereta dapat 96. Terus jawab B. Itu kita panggil kaedah cuba jaya. Kan? Bukan mesti perlu buat mesti. Okey, macam ni kena buat ni. Kalau kamu tak pandai buat soalan serentak, bila soalan objektif, kita ambil jawapan tu ganti masuk. Nampak? Jawapan tu ganti masuk, kemudian kita tengok mana jawapan yang okey. Sebab tu soalan objektif ni, ada soalan yang kita buat betul-betul jalan kerja dapat jawapan. Ada setengah tu kita teka je tengok jawapan mana logik. Masuk. Akan dapat jawapan juga. Sebab target kita, dia ada 3 level tau target SPM. Kertas 1. Kertas 1 ada 3 level. Yang pertama, pelajar kena target dia dapat jawab. Dapat jawab 20 soalan. Mudah.
Maksudnya dia buat kan. Kamu buat macam biasa. Contoh ada pelajar cari senang dulu ke apa. Saya tak ada. Follow je 1, 2, 3 kan. Cuma kalau kita rasa kita dapat jawab, kita tanda. Dapat jawab, tanda. Maksudnya kalau kamu confident jawapan tu, kamu write terus dekat. Jangan buat write dekat kertas OMR pula. Kan? Dekat kertas soalan tu, write tu nombor 1, write. Maksudnya kamu akan kira berapa banyak. Kamu jumpa cukup 20 je, kamu jawab dengan confident, kamu rasa senang. Maksudnya settle bahagian senang. Kan? Nanti dia ada lopong-lopong. Kan? Round kedua. Biasanya saya akan buat soalan ni, kalau saya buat macam demo kat kamu, kamu tengok saya boleh dalam masa yang ditetapkan, kita boleh jawab 3 round tu. Kita boleh jawab 140, pusing balik. 140, pusing balik. Yang tinggal. Maksudnya tak adalah 140 2 kali. 3 kali, tak ada. Mula-mula mungkin ada, banyak dah jawab tu tak. Kemudian dia lopong. Lopong tu kita isi kemudian. Kemudian ketiga pula, lopong lagi, isi lagi. Dan sebab kita target, yang kedua ni apa kita buat? Kita nak tambah lagi 10 soalan. Untuk jawab. Jadi semua apa? 30 daripada 40 soalan. Yang 10 lagi macam mana? Kalau sempat jawab, tak sempat entam je satu huruf. Entam satu huruf. Satu huruf maksudnya apa? Kan? Angkat tangan, doa, ya Allah Tuhanku bagilah ilham. Pejam mata, nanti keluar tau. C. Kau jawab ya C semua. Yang mana yang belum jawab lagi 10. Kan? InsyaAllah akan kena dalam lebih kurang 5. 5 lagi salah. Itu saya kata insyaAllah. Mula cubalah teknik. Kalau kamu dapat jawab soalan objektif 35 daripada 40, A+ lah. 35 daripada 40 soalan objektif betul, dia cerah nak dapat A+. Okey? Pergi terus kat sini. Soalan nombor 9. Wow, nombor 9 ni pun yang ni selalu saya tekankan. Betul? Banyak kali kamu pun dah hafal saya nombor 9 ni. Nombor 9 ni cerita dia pasal apa? Dia bagi implikasi, dia minta kontra positif. Ini dah banyak kali lah yang saya ajar kamu, kita hafal 4 bahagian ni kan. 4 maksudnya jika A maka B. Ini dia punya implikasi. Sebelah dia adalah dia punya apa? Akas. Apa kita buat akas? Terbalikkan. Jika B maka A. Bawah implikasi kita nafikan dia. Nama dia sangat. Nafikan dia. Maksudnya jika bukan A maka bukan B. Yang ini pula kita nafikan dia ni. Dia akan jadi apa? Nama dia kontra positif. Maksudnya jika bukan B maka bukan A. Selesai. Betul? Kalau kita ingat formula ni, maksudnya kontra positif kita kena buat apa? Yang B ni kena letak depan, nafikan dia. Tengok apa B kita? 3 bukan punca. Jadi kita kena tukar jadi apa? 3 ialah punca bagi X tambah 3, X tolak 3. Kemudian nafikan A pula. Belakang kita akan lihat. Maka 3 bukan pun punca. Okey, mana jawapan kita mana satu ni? 3 ialah punca D. D betul. Dapat jawapan untuk soalan nombor 9, jawapan kita terus dapat D. Tu kena ingat ni 4 ekor ni. Ini memang favorite antara masuk. Yang topik ni yang favorite masuk adalah benda ni. Yang kedua yang sah dengan tak sah tu. Kemudian apa? Apa dia bagi? Kalau lepas sah, tak sah, munasabah dengan tidak munasabah. Itu favorite juga Okey, kita pergi terus nombor 10. Okey, nombor 10. Tengok soalan dia. Okay. Soalan nombor 10 adalah berkenaan dengan peratus. Peratus simple je, form 3 punya. 10. Dia bagi kat situ adalah sebuah jawatan kecemasan jururawat berbangsa Melayu. Okey. 45%
Melayu, kemudian ada 35%. China, kemudian India dia tak bagi tahu. Soalan dia tanya apa? Nisbah India nisbah Melayu kepada India. Ni senang sebab cerita dia pasal apa? Peratus, betul tak? Kalau peratus, jumlah semua berapa? Mestilah 100%, betul tak? Kita tolak je. 100 tolak 45 tolak 35, dapatlah India berapa orang? 20%. Dan dia minta apa? Nisbah. Dan kamu kena ingat, nisbah apa? Nisbah sama juga dengan pecahan. Tekan je kalkulator terus. Jadi dia nak apa? Melayu kepada India. Jadi 45% tak payah tulis. 45 per je dengan 20. Dapatkan pecahan. Pecahan kamu akan dapat apa? 9/4. Betul tak? Jadi jawapan kita adalah 9 nisbah 4. Nisbah adalah pecahan. Itu nombor 10. Nombor 11. Oh, nombor 11 ni kebat. Siapa dapat? Tak dapat? Tanya. Israk dapat tak nombor 11? Sebab siapa tak dapat ni? Saya on the way dapat. Oh, on the way dapat. On the way dapat. Okey. Tengok. Nombor 11. Wow, nombor 11 ni dahsyat agak soalan ni. Sekejap saya tengok. Ada satu trapezium. Kemudian ada segitiga. Dah macam burung pun ada. P, R, S, T, Q. 25.3. 22. 15. Okey, itu je dia bagi. Betul? Okey, sekarang soalan dia nak apa? Hitung perimeter. Okey, bila kita nak cari perimeter, yang pertama, kat mana kita boleh dapat? Apa benda perimeter? Perimeter itu maksudnya, perimeter adalah sama dengan 25.3, betul? Campur dengan yang ada dulu. 22 campur dengan 15 campur dengan apa yang belum? TS, betul tak? PQ. PQ campur dengan TS. Nampak? Kat mana dapat? Kita boleh pecah. Bila kamu nampak ada segitiga sini, yang kamu buat, jadikan dia segitiga bersudut tegak. Nampak? Bila kamu jadikan dia bersudut tegak, berapa panjang sini? Boleh cari tak? Boleh, betul tak? Kan? Yang ini akan dapat 22 tolak dengan 15. Dapat 7, betul tak? Bila dapat 7, boleh tak kita dapatkan panjang ni? Kita guna apa? Teorem Pythagoras. Tapi yang ini teorem Pythagoras yang tak biasa. Yang tadi kita buat yang biasa, yang ni yang tak biasa. Yang tak biasa kena pakai formula. Kan? Formula apa? Pythagoras theorem. Ingat Pythagoras theorem. A, B, C. Formula kita adalah C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 campur B kuasa 2. Ini formula Pythagoras theorem yang asal. Jadi yang kita nak cari sekarang apa? Yang B. Kan? B maksudnya apa? B kuasa 2 sama dengan C kuasa 2 tolak A kuasa 2. Jadi C kuasa 2 kita 25.3 kuasa 2 tolak dengan 7 kuasa 2. Dapat B kuasa 2. Kita nak B saja. Punca kuasa. Tekan kalkulator. Kalau ada setengah kalkulator, kamu kena letak kurungan. Takut nanti salah kira. Dapat apa? 24.31. 24.31. Okey, cuba kamu tengok betul-betul. Siapakah 24.31? 24.31 sama juga dengan PQ campur TS, betul? Nampak? Kan? Maka lengkaplah benda yang kita nak cari sebagai perimeter. Nampak? Tapi kalau nak cari PQ berapa, TS berapa, pakai tak dapat. Tak dapat. Sebab tu soalan dia kena fokus soalan. Soalan tanya apa? Perimeter. Bukan cari panjang TS. Hati-hati.
Sekarang dalam sudut. Dalam soalan sudut kadang-kadang kamu akan jumpa soalan, dia tulis tu cari X campur Y sudut kan. Kamu pergi cari X. Tak jumpa-jumpa. Cari Y tak jumpa. Rupanya boleh cari je terus X campur Y. Ada juga soalan macam tu. Jadi kat sini kita campur terus saja. PQ campur TS berapa? 24.31. Kamu campur terus dapat berapa jawapan? Dia ada satu kat belakang tu, maksudnya ada satu tu. 3. Betul? Mana? 71 ke 86? 86? B. Dapat 86.61. Boleh? Okey. Kita dah sampai kepada pertengahan soalan objektif. Pertengahan maksudnya 12 ke atas. Ni sepatutnya 10 ke atas dah pertengahan tadi. Nombor 12 ni dah masuk soalan set dah senang. Wah, set mudah lah ni. Ni makanan lah ni. Makanan start ni. Okay. Tengok soalan set. Cuma kalau soalan set ni kadang-kadang dia boleh jadi kebat yang kita nak kira banyak tu. Kan? Apa yang ini set ni saya ambil set 2 ni bagi bukan dimah lah tengok kan objektif kan. Bagi susah sangat nanti kemudian drop map lah kan. Kacau kan. Tiba-tiba keluar result SPM map apa? Drop. Map A+. Kenapa tak ambil map? Map tak aja lulus pun. Betul macam mana orang nak nilai kau? Nilai map dah A+. Oh belagak dia punya riak dia kau-kau kan. Gila belagak. Okey. Nombor 12. Tengok soalan. Set. Dia ada satu bulatan besar, bulatan tengah, kemudian bulatan lonjong. Ini adalah J, sini L, sini K. Okey. Soalan dia. Mana soalan ni? Antara berikut yang manakah benar? Yang manakah benar? Yang kita tengok A dia bagi apa? L subset bagi J. Ini kita baca sebagai apa? L subset bagi J. Dalam matematik, dalam kepahaman kita, L duduk dalam J. L duduk dalam J. Adakah L duduk dalam J? Tak. Maka B. Yang kedua kita bagi K silang dengan J sama dengan L. Okay. K silang dengan J. Ini K silang dengan J. Tempat dia bertemu kat mana? Sini, betul tak? Adakah dia sama dengan L? Tak juga. Okay. C. Apa dia bagi dekat C ni? K gabung dengan L sama dengan K. Okay, jom kita tengok. K gabung dengan L sama dengan K. K gabung dengan L. Lorek semua. Tetap jawapan dia adalah apa? K juga. Sebab terus dapat jawapan yang ini. Okey. Kenapa D salah? Cek juga kenapa D salah. J silang dengan K sama dengan set kosong. Maksudnya apa? Kalau dia bagi J silang dengan K sama dengan set kosong. Maksudnya J dengan K tidak bertemu. J dengan K tidak bertemu. Adakah J dengan K bertemu? Bertemu. Dia kata tidak bertemu. Salah D. Lepas tu jawapan kita adalah apa? C. Ini antara soalan set yang agak mudah lah. Sebab dia suruh kita pick je. Tak ada kira apa-apa Okey. Boleh? Israk boleh Israk? Boleh. Senang Nah, okey. Ramai juga tadi ada. Oh, hilang. Kita tengok. Soalan nombor 13. 12 kan? Okey, soalan nombor 13. Saya rasa saya pernah bagilah set ni. Ataupun pernah? Tak pernah. Okey, nombor 13. Diberi bahawa set semester sama dengan X 24 X 42. Okey. X ialah integer. Tak payah salih lah ni. Ini dah. Jadi saya senaraikanlah set semester kita 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 dan 40. Oh, itu set semester lah. Kemudian dia bagi P. Siapa P kita? P ialah boleh dibahagi dengan 3. Maksudnya CP3, betul? CP3 kita start dengan 24. 24, 1, 2, 3, 20. 7, 1, 2, 3, 30. 1, 2, 3, 33. 1, 2, 3, 36. 1, 2, 3, 39. 1, 2, 3, 42. Okey. Kemudian Q. Q adalah gandaan 6, CP6. CP6, 24 juga adalah CP6. 24, kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6. 30. 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 36. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 42. Kalau kamu hafal CP, baguslah. Dahsyat lah hafal CP. Mak hafal CP pada darjah 3. Okey. Soalan dia tanya apa? N bilangan. N maksudnya bilangan. Bilangan apa ni? P gabung dengan Q peran. Okay, yang ini kita baca dia macam ni tau. Dalam matematik set kau belajar baca dia P gabungan dengan Q pelengkap, betul tak? Dari segi kepahaman, kalau kamu jumpa macam ni, kita baca bukan P bukan Q. P pun bukan, Q pun bukan. Nampak? Kan? Jadi kita ambil benda ni, kita pangkah je kat atas. 24 pangkah lagi apa? 27 pangkah, 30 pangkah, 30, 3 pangkah, 30, 6 pangkah, 30, 9 pangkah, 42 pangkah. Betul? Ada lagi yang belum pangkah? Boleh kan? Okey, jadi yang mana jawapan kita? Ni lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Senang ya. Terus dapat 12. Tu kalau macam ni lah masuk exam. Kan? Ni kita nak tu tak? Sebab tu kalau kita buat latihan, bila kita jumpa satu set soalan mudah, kita buat habis-habis. Jangan begitu kau senang sangat. Kau apa? Doa. Ya Allah bagilah soalan SPM tahun ni lebih kurang macam ni. Kan? Jadi lega sikit. Betul tak? Okey. Kita pergi terus nombor 14. Ini topik apa ni? Teori graf. Okey, teori graf. Okey. Teori graf ni memang kepakaran Ishraq lah. Ishraq pakar dia hafal semua. Saya ajar dia. Nombor 14, teori graf. Okey. Cikgu Ya. demam ke cikgu hari ni? Tak ada? Kenapa? Tak ada, sebab tiba-tiba cikgu puji saya. Oh ya. Dia marah aku puji dia. Jadi kita ketuk dia. Okey. Teori graf kat sini, dia kata apa sini? Pokok. Ishraq, apa pokok Ishraq? Pokok tu dia semua sambung, semua titik sambung. Semua titik sambung. Nombor 2, tak boleh sama dengan bilangan tepi tolak satu. Tolak satu daripada bucu. Saya ambil cycle lah, senang. Macam ni je cycle lah. Jangan kan cycle. Okey, cycle tu maksudnya dia tak boleh ada macam ni. Ni patah balik. Dia ada recycle ni, lamang recycle tak boleh. Segi 3 ke segi 4 semua tak boleh. Okey? Jadi kita tengok. Yang pertama sekali A. Dia bagi A macam ni. A. Tengok saya lukis pun automatik ni jawapan ni pokok ni. Sudah dapat jawapan. Yang ini adalah Q, T, P dan S. Ini pokoknya. Kenapa pokok? Sebab sambung. Dia bersambung. Sebab kita tengok kenapa B bukan.
B bukan. Lebih kurang lah gambar dia. Cuma dia beritahu kat sini ada Q. T. P. Tapi ada tengah. Ada U dekat tengah-tengah. Kat tengah. Bila ada maksudnya titik tu, dia bertindih kat situ. Right? Dia bertemu. Jadi sini ada berlaku kitaran kat situ tak boleh. Kan? Okey. Jadi C, kenapa C tak boleh? C tak boleh. Ni. T. Sini. S. Sini P. Ini kenapa dia tak boleh? Sebab dia tak bertemu. Q dengan T je. Dia tak boleh pergi kat S. Kan? Yang ini P dekat S je. Dia tak boleh pergi kat tak boleh. Dia bukan pokok. Pokok dia kena macam pokok lah pokok. Kamu duduk kat akar pun boleh pergi berpucuk. Pergi sana pusing. Baik. Dia tak boleh tiba-tiba ada sebelah. Itu pokok lain. Itu bukan pokok dia. Okey. Yang D tu confirm bukanlah. Tengok gambar pun tahu pelik sangat. D dah macam apa? Anak panah pun ada kan. Okey. Jadi pokok adalah semua titik sambung tak boleh ada cycle. Itu simple. Tengok soalan nombor 15. 15 pun mudah je. 15 pun mudah je. Tengok. Puan dah habis semua puan. Siap. Siapa dah habis dah. Ada yang tak siap dia kata. Yang tak siap saya tengah cari. Saya tengah cari soalan baru. Soalan baru? Sebab yang ni macam kurang sikit lah cikgu. Ya, dia tak mencabar. Agak. Kau tak dengar cakap kan? Agak. Mana phone? Okey. Nombor 15. Rajah 7 ialah graf terarah berpemberat yang menunjukkan jarak bagi 5 tempat. Okey. Jadi nombor 15 kat sini kita tengok R. Dia pergi dekat T. Yang ni pergi dekat S. Pergi dekat U. Dia pergi dekat apa tu? V. Okey. Sini ada. Sini. Sini 7. Sini 10. Sini 11. Sini 2. Ini 1. Ini 17. Rumah air. Ini 5. Okey. Soalan dia tanya apa? Laluan yang paling pendek. Laluan yang paling pendek. Jadi kita tengok. Jawapan A, pilihan jawapan dia. R pergi dekat T, pergi dekat V. R 7. RT 7. TV 10. B. Kita ambil B kat situ. R. S. T. V. RS kita 5. ST 1. TV 10. Yang ini berapa? 17. Yang ini 16. Oh, dia dah menang ni. C. C. R. T. U. V. R. T. U. V. R. T. 7. T. U. 2. U. V. 10. Ini lagi banyak. 19. Kan? D. R. S. T. U. V. Itu lagi melampau cerita dia. R. S. T. U. V. Ini 5. 6. 7. 9. 8. 18. Betul? Dia kalah. Jawapan kita apa? Paling pendek adalah B. Okey. Nombor 16. Mudah je tulisan. Okey, 16. Tengok soalan. Apa soalan yang kau tak aktif buat ni? Depan. Oh. Satu step tak habis. Oh, tengok dekat ni. Dekat yang saya hantar. Okey. Nombor 17. 17 dia ada graf. Mana graf tu? Bukan nombor berapa kita ni? Baru 16 betul tak? Laju betul pergi 17 Nombor 16. Nombor 16. Okey. Bilangan maksimum buku yang boleh dicetak
dalam masa 1 jam ialah 35 buah. 1 jam 35 buah. Okey. Puan Sushi bekerja selama 8 jam sehari. Jadi kalau 8 jam 35 darab 8. Betul? 70 darab 4. 280. Okey. Dia mendapat tempahan buku sebanyak 4,800. 4,800 buah. Soalan dia tanya, hitung bilangan hari. Betul tak? Jadi senanglah sebenarnya. Apa kita buat? Ni, bahagi je dengan 280. Cuma kamu kena hati-hati kat sini. Tengok. Okay. Bila kita bahagi, kita akan dapat jawapan berapa? 17.14. Betul? Jadi kalau 17.14, kita nak ambil berapa hari? Bila kamu nak ambil berapa hari, kamu kena ingat. Orang tempah 4,800. Kamu kena hantar, mesti 4,800 betul tak? Kalau kita terbuat lebih boleh tak? Boleh. Kamu tempah dengan saya 4,800. Saya terbuat lebih. Tapi saya tetap hantar kamu 4,800 juga. Nampak? Yang lebih tu saya tanggung lah. Kan, kerugian saya tak apa. Tapi boleh tak buat kurang? Kalau buat kurang tak boleh. Mana boleh orang tempah kita hantar kurang, tak boleh. Jadi kita kena buat macam mana? Kita tak boleh ambil 17 hari. Kita kena ambil apa? Genapkan jadi sama dengan 18 hari. Okay. Cuma, nasib baik soalan ni tak ada. Kalau dalam 18 hari, adakah kita buat lebih? Adakah kita buat lebih? Tak, kita tak buat lebih. Kita buat ngam-ngam. Ada 4,400. Sebab kita kerja 1 jam 35 buah, betul tak? Kan? Pada hari ke-17, kita dapat banyak dah. Balance kita sikit-sikit je, betul tak? Esok, genapkan je. Bukan kita mesti buat, mesti. Satu hari mesti buat. Tak kan? Itu logik dia kat situ. Tapi kalau buat lebih boleh tak? Boleh. Pergi jumpa dia. Ambil lah. Aku dah buat lebih ni. Ambil lah sikit lagi. Boleh sikit lah. Biasalah kan. Kat Malaysia ke banyak kabel. Itu contoh soalan dia. Jawapan kita akan dapat apa jawapan? 18. Okey. Nombor 17. Nombor 17 ni mudah je. Ketaksamaan ni walaupun dia bagi soalan mudah je. Tengok dia buat graf macam tu. Macam ni. Sini Y sama dengan 3. Yang ini Y campur 2X sama dengan 12. Okey. Lepas tu dia buat A, B, C, D. Yang ni kita main potong-potong je. Yang pertama dia bagi tahu apa? Rajah 8 menunjukkan 2 garis yang dilukis pada Sakta Kartes. Antara kawasan A, B, C, D, yang manakah? Ada soalan tak ada. Yang Tok Umar baca, tak berhati. Start komplain. Yang manakah memuaskan ketaksamaan Y lebih kecil atau sama dengan 3? Kita tengok. Y lebih kecil atau 3. Maksudnya apa? Ke bawah. Kan? Jadi yang ini garisannya. Ke bawah jawapan kita sama ada D ataupun C. 2 ekor ni dah out. Kemudian, dia bagi yang kedua apa? Y tambah 2X lebih besar 12. Maksudnya apa? Atas. Bila atas, jawapan kita mana? Garisan ni pula kita tengok. Atas sini. Jawapan kita adalah C. Ni pilih-pilih je. Sebab tu saya bagi tahu kamu. Sampai soalan 20 biasanya kalau disusun macam ni best lah. Sampai soalan 20. Senang. Okey. Terus sampai nombor 18. Terus. Okey. Cikgu kejap. Nak salin sekejap. Okey. Yang ni dah? Itu dah. Di sebelah tu. Okay. Okey. Soalan nombor 18 kat sini. Tengok. Ini soalan indeks. Dia bagi 3, 1/4. Kemudian bahagi dengan 3 negatif M sama dengan 3
9/4. Ini kalau budak ambil MX makanan lah. Kan? Kalau yang tak ambil MX kadang-kadang dia benci soalan ni. Tinggal je. Okay. Ini kita panggil soalan topik apa? Indeks. Negatif lah. Okey. Negatif 9/4. Masih sahabat? Masih. Jadi untuk kita nak gunakan hukum indeks kita, apa syarat utama nak pakai hukum indeks? Syarat pertama dia mesti asas kita mesti sama. Bila asas kita dah sama, ini dah sama cantik. 3, 3, 3 dah sama. Kita terus boleh guna hukum indeks kita apa? Apa hukum indeks? Darab tukar jadi tambah, bahagi tukar jadi tolak. Kan? Yang ni paling basic. Kalau kuasa kita tukar kepada darab, punca kuasa kita tukar kepada bahagi. Itu standard. Okay? Jadi kat sini dah sama. Bila benda ni dah sama, benda ni dah boleh kita hapuskan. Yang tinggal apa? 1/4 bahagi tukar jadi tolak, negatif M, sama dengan negatif 9/4. Okay? Jadi kita pindah je. Ini negatif-negatif jadi positif. M sama dengan negatif 9/4. Tolak dengan 1/4. Nah, kita akan dapat jawapan kita kat sini negatif 10/4. Kita kecilkan, kita akan dapat negatif 5/2. Ada jawapan ke? 5/2? Ada jawapan. Okay. Biasanya dalam exam algebra, untuk format yang paling latest sekali, SPM kamu, algebra dah tak banyak soalan dah dalam SPM. Dulu banyak, 9. Sekarang tak banyak lah. Dia dah kurangkan sikit algebra. Okay, itu matematik lah. Jadi kita tengok dulu, kalau kamu tengok berderet-deret ni soalan algebra yang silibus sebelum ni kan. Ini sikit je, indeks, kuadratik, kadang-kadang persamaan kuadratik dia tanya kamu, fungsi kuadratik, kamu belajar fungsi kuadratik ada sikit. Okey. Nombor 19 boleh? Yang di rumah boleh? Okey. Nombor 19 Boleh. ini melibatkan apa ni? Pecahan algebra. 6 per dengan X tambah 4 tolak dengan 8 per X tolak 2. Ini kemahiran algebra. Supaya kamu tak careless, langkah pertama kalau kamu jumpa pecahan algebra, kamu kurungkan dulu semua supaya tak careless. Okey? Jadikan dia kurungan. Jadi step pertama kalau tambah tolak pecahan kena samakan bawah. Dan teknik untuk sama ke bawah paling common kita panggil apa? Darab silang. Ada pelajar darab silang ni bawahnya ni pun. Bila kita darab silang maksudnya ni akan pergi sini. Jadi 6 X tolak 2 tolak 8 ni negatif 8, jangan lupa negatif 8 dengan X campur 4 per dengan X tambah 4 dan X tolak 2. Kembangkan saja. Yang atas ni saja kembang. Yang ini pun kena kembang dekat. Lepas tu kalau kamu tarik yang ini, saya akan tarik daripada negatif ke sini. Supaya saya tak lupa negatif tu wujud. Jadi kita kata akan dapat 6X tolak 12 tolak 8X tolak 32 per dengan yang bawah jangan musik. Biar je. Okay. Kalau kita nak soalan dia fakturkan selengkapnya, kita boleh biar je itu kan. Okay. Soalan seterusnya apa? Kita selesaikan atas. 6X tolak 8X dia akan dapat negatif 2X tolak 12 tolak 32 negatif 44 per dengan X campur 4 X tolak 2. Kadang-kadang kat sini ada jawapan dah. Objektif. Kadang-kadang tak ada. Kalau tak ada, kamu kena faktor lagi atas. Sebab 2 dengan 44, negatif dengan negatif. Dua-dua boleh faktor. Jadi yang kita boleh faktor adalah negatif 2. Kita keluarkan. Kita akan dapat apa? X ni tambah 22. Dapatlah jawapan akhir kita. X campur 4 dengan X tolak 2. Tamat. Okey. Itu soalan nombor 19. Terus
Okey. Tengok satu lagi. Soalan nombor 20 seterusnya. Nombor 20. Okey, apa nombor 20? Dia bagi, yang ini pelik ni. First time saya tengok soalan semudah ini. Per dengan 6, T. Awal-awal T dah mati. Kalau dengan punca kuasa 2, K tolak 1 per dengan 4T. Okey. Awal-awal dah mati ni. Yang ini maksudnya, T dengan T ni, boleh potong. Atas tinggal 1. Kita nak apa? Ungkapkan K. Maksudnya soalan jawapan mesti tinggal K. Kalau tinggalkan K, maksudnya ini kita tinggal. Ni kena buang. Ni kena buang. Punca kuasa pun kena buang. Kita akan pintahkan 4T dulu. Pindah ke atas. 4T dalam 1 akan dapat 4T. Per dengan 6. Sama dengan punca kuasa 2. K tolak 1. Okey. Sebelum kita pindahkan punca kuasa, kita cek dulu. Boleh selesai tak boleh selesai? 4 bahagi 6 boleh kan? Kecilkan, kita akan dapat tinggal 2T per 3. Pindahkan punca kuasa, dia akan jadi apa? Kuasa 2. K tolak 1. Sebelum kita pindahkan tolak 1, kita tengok sini. Boleh selesai tak? Boleh. Kuasa 2 masuk semua. Dia akan jadi apa? 4T kuasa 2. 9 campur 1 sama dengan K. Kadang-kadang ada setengah soalan, kamu dah buat sampai sini, jawapan belum ada. Kalau jawapan belum ada, maksudnya apa? Dia samakan pembawah. Dia teruskan lagi, dia sama pembawah. Ini kalau kadang-kadang. Kadang-kadang soalan dia akan buat terus sampai 4T kuasa 2 sama ke bawah per 9. Maksudnya 9 kali 1. Dia macam ni. Sebab, jadi kita tengok. Kalau dah ada macam ni, ambil yang ni terus. Jawapan yang mana? Tambah 1 kan? Ada? Okey. Ada tambah 1. Nombor 21. Okey. Ini Ustaz tak nampak ke kotak? Tak? Oh, tak nampak kotak. Sebab dekat. Apa? Skip kenapa? Target 39 je. Per 40. Ni senang sangat. Kita yang senang buat lah. Yang susah nanti kita skip. Ada jumpa soalan susah? Sebab tak nampak. Okey. 4T kuasa 2 9 tu mana datang? 4T kuasa 2 9. Yang ni. Kuasa 2 tu kan? Yang bawah. Yang ni. Yang ni bila kuasa 2, kamu kena masukkan kat semua orang. Kuasa 2. Maksudnya 2 masuk kuasa 2 sini, ni masuk sini, ni masuk sini. Sebab tu kita akan dapat 2 kuasa 2, 4. T kuasa 2, T kuasa 2. 3 kuasa 2, 9. Okey, dapat. Okey. Nombor 21. Okey. Kalau pelajar di rumah ngam-ngam cantik je kotak dia. Yang pelajar di studio kan. Main teka-teka kotak. Main teka-teka kotak. Jadi tak apa, saya tunjuk. Untuk soalan nombor 1, dia ada bagi graf kat situ. Graf dia lebih kurang graf bar lah kan. Gambar dia bagi macam tu. Kemudian sini macam tu. Yang ujung ni dia lebih kurang sama banyak. Okay. Yang ini fizik. Yang ini kimia. Yang ini bio. Okey, lelaki dan perempuan. Kan? Okey, lelaki bawah. Ini lelaki. Perempuan atas. Okey. Jadi lelaki, perempuan kosong kan. Perempuan. Okey, bilangan kotak dia. Bilangan kotak dia yang ini tak nampak asapan berapa ni? 6. 6. Lelaki atas, perempuan bawah. Terbalik ke? Terbalik pula tak apa. Lelaki
Atas. Perempuan bawah. Salah. Lelaki. Oh, dia lorek ke atas eh? Betul kan, betul. Oh, lorek atas. Okay, sorry. Ni betul lah. Ni saya lorek salah. Okey. Ni berapa? 6. Ni 4. Yang ni 2 kotak atas 6. Okey, ni 4. Okey. Soalan dia. Diberi bahawa bilangan murid perempuan mengikuti kelas fizik. Perempuan mengikuti kelas fizik adalah 24 orang. Jadi perempuan fizik. Maksudnya apa? 6 kotak, betul? Jadi 6 kotak mewakili 24 orang. Betul? Jadi satu kotak berapa? Satu kotak sama dengan 24 bahagi dengan 6. Jadi kita akan dapat 4 orang. Okey? Seterusnya apa? Dia minta soalan, dia tanya apa di sini? Cari jumlah bilangan murid lelaki. Murid lelaki maksudnya atas kan? Ini maksudnya jumlah dia 4 campur dengan 6 campur dengan 4. 4 campur 6 campur 4 sama dengan apa? 14 kotak. Jadi 14 kotak kita kena darab apa? Darab dengan 4. Dapatlah bilangan kita sama dengan 56 orang. Kita buat dengan kaedah apa? Kira kotak. Dia orang tak bagi skala kat tepi tu. Kita kira kotak je. Ini susah. 22. Siapa dapat 22? Oh. Dahsyat lah. Kira siapa ke soalan susah dia dapat. Biasanya soalan senang lah kira susah. Okey. Kita tengok soalan nombor 22 pula. Kedua. Okey. Soalan nombor 22. Dia bagi kat situ apa? Ada skor. Skor. Ada kekerapan. Kekerapan. Skor 1, 2, 3, 4, 5. Okey, sini ada 3, 4, 5, X dan 5. Soalan lagi dia bagi apa? Apa dia bagi? Diberi skor median. Dia kata median. Median ialah 3. Cari nilai maksimum bagi X. Soalan tanya. Nilai X maksimum. Okey. Ini macam mana nak buat? Langkah pertama, kamu kena faham apa maksud median. Median maksudnya yang berada di tengah-tengah. Okey? Kalau tengah-tengah, betul-betul tengah-tengah. Contoh tengah-tengah maksudnya kita bahagi 2. Kita bahagi 2 tengah-tengah maksudnya yang tengah tu kena dapat apa? Dia punya purata. Contoh macam ni saya ambil. Kita nak cari X. Dia kata median kita mesti siapa? 3. Kat mana sepadan kita ambil? 3 ni dia ada kotak dia macam ni. Jadi dia sepadan atas, sepadan bawah dia. Kan? Tapi sebab X plus ini, saya akan ambil sempadan atas dia. Nampak? Untuk menjadikan 3 ni median, kita mesti balance, betul tak? Kita balancekan dulu. Balance maksudnya sini apa? 12. Betul? Kalau sini 12, sini mesti berapa? 12 juga, betul tak? Tapi kalau kamu letak 12 juga, siapa median? Kalau bilangan dia sama, siapa jadi median? Median ni bukan 3. 3.5, betul tak? Kalau sama banyak, median dia adalah 3.5. Jadi macam mana median nak jadikan 3? Kita mesti Mamat ni menang 1. Kan? Bila Mamat ni kena menang 1, kan kau? Ya kan? Kalau Mamat ni menang 1, maksudnya sini akan kena jadi apa? 11 saja. Barulah median dapat dekat 3. Itu konsep median. Kita balancekan dulu.
Okey, bila kita tanya dia, nak tengah-tengah ke nak dia menang? Kalau nak dia menang, bagi dia menang. Kalau nak dia menang, bagi dia menang. Itu dua cerita dia. Siapa menang? Kan? Tapi kalau ambil ngam-ngam 12-12, median kita bukan 3. Median kita adalah antara 3 dengan 4, iaitu 3.5. Jadi jawapan kita, berapakah X sekarang? Jadi, X campur 5 sama dengan 11. Jadi X sama dengan 6. Yang ni selalunya soalan ni dulu masuk dalam PT3 banyak ni soalan macam ni, median. Kan? Tapi sekarang soalan ni dah masuk dekat UPSR. Dahsyat lah UPSR tahun ni. Gempak. Memang tak ada. Silibus baru ni. Tahun depan ni budak nak ambil apa semua. Dah masuk. Benda ni dah masuk dalam silibus UPSR. Nasib baik dia orang tak ada exam. Kalau ada exam, tak mampus. Itu kau tak kira budak Darjah 1 belajar insurans. Budak Darjah 1 bang. Kadang-kadang tunjuk soalan budak Darjah 1 kat budak perempuan. Nangis. Nampak? Kan? Okey. Contoh tak saya ni dah saya bagi kamu contoh soalan untuk kamu fikir-fikirkan. Dia sampai sini je soalan kita. Sebab dekat kamu saya bagi penuh full sampai 40 soalan. Dekat Ishraq sampai 22 je. Okey. Jadi saya akan bagi satu soalan untuk kamu fikir-fikirkan kat rumah. Sebab saya tengok macam soalan ini soalan UPSR. Dalam silibus UPSR. Kamu tengok soalan ni. Form 5 pun sirit jawab. Sirit meleleh. Okey. Kamu mungkin pernah jumpa soalan ni lah. Dia bagi satu meja. Pernah jumpa tak? Meja. Atas meja ada kura-kura. Pernah jumpa? Macam mana kura-kura macam ni? Kura-kura okey Bawah meja ada cat. Allah ni jam aku nak jawab nak lukis cat ni. Kitchen Doraemon lah. Kitchen Doraemon lah. Doraemon. King. Contoh macam tu kan. Dia bagi panjang ni, tinggi ni ke sini 130 cm. Nampak? Lepas tu, dia tukar tempat tau. Antara kucing dengan kura-kura. Kura-kura duduk kat bawah pula. Lepas tu kucing naik atas. Aduh, lagi sekali kena lukis cat ni. Okay, hebat juga saya lukis ni. Kau faham kan itu cat Lepas tu dia kata jarak ni ke sini adalah 170 cm. Kenapa? Ada masalah apa? Soalan dia tanya, cari tinggi meja. Nampak? Ingat di PSR, kalkulator tak boleh pakai tau. Okey. Screenshot, screenshot balik. Okey. Dahsyat ni. Tiba-tiba soalan tahun ni masuk SPM, soalan ni ada objektif nangis. Entap. Mampus. Okey. Jadi kita jumpa lagi insya-Allah. Depan besok ada emet, telah ganti emet petang. Pukul berapa? Pukul 5 sampai pukul 6.30 je. Kita kalau petang kita dah hari Sabtu je 2 jam. Sabtu ni ada lagi. Maksudnya ni ganti gitu kan. Okay, jadi kita jumpa lagi. Untuk yang di rumah, selamat berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Jo. Okay, terima kasih Go. Sama. Belagak betul Ishraq ni Sekali-sekali Go belagak. Tak apa. Tak ada masalah. Bukan selalu belagak dengan siapa ni. Okay, terima kasih. Okay, siapa dapat tinggi meja ni sebagai hadiah? Full lah, Mak.